Okay, bagi tepukan yang paling gemuruh pada yang first time datang hari ini. Wow. Tadi produk-produk kita best tak? Display kita best tak? Siapa yang rasa lepas ni rasa nak sangat beli ni? Jadi berjaya lah kita di presenter hari ni. Okay, so kawan-kawan, saya perkenalkan diri. Nama saya Eddie, business partner Mak. Kami bermula dalam bisnes ni 2015, tapi dia mula seorang-seorang. Okay, dan kami ditaja hebat oleh Safai Direct Komuniti Nama Faizal, dan kami dibimbing, dipantau, diajar kan oleh founders Double Diamond. Abang Harun, bagi tepukan kepada mentor dan apa lagi. Okay kawan-kawan, kita dah dengar dah perkongsian tentang produk. Best tak produk? Kan, awesome kan? Lepas tu kita dengar pula tips daripada Emerald, new Emerald kita. Best tak? Income banyak, ribu-ribu, ratus ribu setahun. Okey tak? Okay. Siapa yang rasa nak macam tu? Siapa nak? Nak tak? Sudepsi bantu anda untuk capai matlamat anda. Nak tak? Nak kan? Okey, so tapi mesti ada plan. Mesti ada plan, mesti ada perancangan. Kita tak boleh simply cakap, okey lah aku nak berjaya. Kalau kita tanya, siapa nak berjaya? Saya! Semua angkat tangan kan? Tapi sudahnya, mungkin sekarang tengah terbakar, balik rumah mandi sejuk balik. Kan? Macam itulah keadaan kita kan? Kadang-kadang kita tengok bila ada satu tempat, vibe dia memang membuatkan kita rasa semangat. Kita balik, jumpa orang yang turun balik semangat. Sebab tu, apa fungsi kelas? Itulah sebab fungsi dia. Kita datang kelas, kita sentiasa recharge kita punya energy. Okay, so kena ada plan. Kawan-kawan, saya dulu mula-mula saya nak fokus bisnes ni. Macam saya cerita kat belakang tadi lah kan. Saya nak freedom. Saya nak bebas daripada apa yang saya buat sebelum ni. Saya tertekan dengan kerja saya sebab itu adalah satu-satunya pilihan yang saya ada. Hari-hari kita hadap jam tak pergi kerja? Jam. Ada kan? Semalam kena marah dengan bos. Hari ni kita datang lagi. Kenapa? Paksa. Sebab apa? Sebab tak ada pilihan. Itu je pilihan yang kita ada. Sebab tu kita buat dan buat dan buat sampai satu masa pencet. Sudahnya itu je lah pengakhiran kita. Tapi kawan-kawan, 2020 saya buat keputusan sebab saya fikir kalau saya tak keluar daripada keadaan tu, mungkin saya kena jadi orang yang terpaksa menghadapi sakit, pendek umur, dan mungkin saya tak nampak anak-anak saya membesar. Sebab apa? Saya tak ada pilihan. Jadi saya kena ada pilihan. Saya cipta pilihan tu. Saya tak boleh tunggu pilihan tu datang bergolek. Betul tak? Betul. Tapi sebenarnya kawan-kawan, pilihan tu dan peluang sebenarnya ada depan mata kita. Sama ada kita nak ambil ataupun kita biarkan dia berlalu. Betul tak? Betul. Hari ni you nampak tak peluang tu ada? Nampak. Nampak tak? Untuk nampak peluang tu, berapa kali upline ataupun penaja kita call kita ajak datang kelas? Mudah sebenarnya sekali. Banyak kali. Macam tu lah, saya punya upline dulu, saya punya mentor dulu. 5 tahun Abang Harun sentiasa keep calling, walaupun saya layan dengan tak layan je. Sombong tak? Sombong. Tak pakai Alza je. Sombong. Kan? Rasa diri tu okey. Saya minta maaf, bukan sebab Alza tu ini, tidak. Tapi saya still sombong, tapi saya tak ada apa pun. Kan? Bila saya sedar, rupanya saya kekurangan. Banyak kekurangan saya perlu top up, saya perlu belajar. Masa itulah saya buat plan. Sebab apa? Ramai orang kata dia nak berjaya kan? Dia rasa dia nak berjaya, dia datang kelas, pergi kelas, balik kelas, pergi kelas. Inilah dia. Tapi tak ada result. Tak ada tindakan. 5 tahun pertama isteri saya membuat keputusan untuk buat bisnes ni, dia bergerak seorang. Tapi saya mengharapkan kejayaannya. Sebab apa? Boleh tumpang kan? Betul? Tapi dalam masa sama tak nak. Kan? Ego tak? Ego. Kan? So kita rasa kita dah buat. Betul tak? Kadang-kadang kita buat, aku nak berjaya. Tapi di situ juga kita. Macam rocking chair ni lah kan? Kan? Bergerak, tapi tempat yang sama. Ya Allah. Kan? Betul? Betul. Kita datang kelas, minggu depan datang kelas, 2 tahun nanti datang kelas, tapi masih tempat yang sama. Kenapa? Sebab kita tak ada plan untuk berjaya. Setuju tak? Setuju. Tak ada plan. Kan? Lepas tu ada orang kata kita, alah, saya nak berjaya tapi saya nak lag je, saya nak tenang-tenang je. Ada tak orang yang berjaya dia tenang-tenang je? Tak ada. Ha? Tak ada. Ada ke tak? Tak ada. So teori tu tak ada, tipu, fake. Okay? So lepas tu orang kata, awak ni slow sangat lah bila jumpa mentor, awak ni slow sangat. Kita pun okay, laju. Dia pun buat laju. Tapi kat situ juga. Dia pun speed, tapi dia tak tahu apa dia buat. Sebab apa? Sebab apa? Dia masih tak ada plan untuk berjaya. Dia punya fokus, dia rasa masa dia fokus 100%. Tak, sebenarnya mungkin 10% dia baru.
Jadi kawan-kawan, you all datang kelas hari ni, pastikan you jangan jadi macam dia. Kan? Nampak tak? So kawan-kawan, tetapkan matlamat. Mesti jelas matlamat tu. Sebab masa kita plan, kalau ada plan, mesti ada matlamat dulu. Kalau you nak buat bisnes ni, you mesti tahu bisnes ni you boleh capai sesuatu. Mesti boleh capai. Baru you boleh buat. Kan? Faham? Kan? Dan bila you rasa you boleh capai, dia mesti ada sebab dan kenapa perlu you capai. Kalau you rasa boleh capai, tapi you tak ada sebab. Contoh, ramai orang kata dia berdoa tiap hari, dia nak kaya, dia nak kaya. Apa doa yang biasa kita kalau kita nak kaya? Tak kisahlah agama apa, kepercayaan apa pun. Apa doa kita bila kita nak kaya? Murah rezeki, murah betul rezeki dia. Kan lagi? Lagi apa? Kayakanlah dia, kan? Murahkan rezeki, kan? Betul tak? Tapi sebenarnya kalau kita fokus balik, sebenarnya doa kita terlalu general. Plan kita kalau terlalu general, kabur, boleh capai tak? Tak. Kan? Sudahnya dia memang kaya, tapi kaya dengan masalah. Betul? Kaya lah, tapi dia tak sedar sebenarnya dia dah kaya. Kaya dengan anak-anak, kaya dengan mungkin tiba-tiba badan penuh bulu. Kaya dengan bulu. Sebab dia tak sedar doa tu terlalu general. Minta terlalu general. So, Dapat kan? general. Sebab tu kita kena tahu, bila saya set matlamat saya 2020, saya jumpa mentor dalam keadaan COVID-19 ni. Kan? Jumpa dekat PJ, dari tiga-tiga. Kan? Tengok muka dia, dia senyum. Tak ada. 5 tahun kawan-kawan dia tunggu saya. Agak-agak dia nak senyum lagi. Tak. Kan? So, saya cakap dengan dia, abang, saya nak jadi emerald, saya nak pergi kerja ke arah emerald, saya nak pergi diamond dalam masa 2 tahun. Ada dia cakap, baguslah kan? Tak ada. Betul ke ni? Kau serius ke? Sebab apa? 5 tahun. Sebab? 5 tahun tak buat apa-apa. 5 tahun kita sidai je. Kawan-kawan berapa lama sidai apply ataupun menaja kat sini? Tak ada. So, bila saya dah set, saya buat plan betul-betul. Alhamdulillah kawan-kawan, dalam masa 2 tahun kami capai diamond. Sebab apa? Kita dah mula faham macam mana kita nak plan apa yang kita nak buat. Kita dah faham apa yang kita boleh dapat, apa sebab kita kena bisnes ni, apa perlunya kita capai matlamat tu. Faham tak? Kan? Ramai orang kata, "Alah bang, saya nak capai boleh lah, dia senang, dia pada cakap kawan-kawan." It's okay, tak apa. Ada kelebihan, ada yang ada kekurangan. It's okay, tapi kita kena tahu sebenarnya setiap orang permulaannya berbeza, tapi pengakhirannya adalah insya-Allah sama. Betul? Betul. Kan? So, contohlah kita tengok kan, ramai orang kata dia plan ataupun dia ada sebab, tapi kabur. Minta pun general. Kalau boleh, mintalah. Kalau nak jadi diamond, doalah jadi diamond. Sebutlah betul-betul. Bila you nak jadi diamond? Berapa income yang you nak? Nak beli rumah apa? Warna apa? Kat mana? Kena jelas. Sebab dalam bisnes ni, kita diajar untuk penantian. Seorang penembak tepat, tanpa subjek yang betul-betul jelas, dia boleh tembak tak? Tak. Walaupun dia adalah penembak tepat. Kan? Contohlah, target dia macam ni. Dia boleh tembak apa? Ada tak target dia? Memang dia dah tahu dia nak tembak ke arah tu. Contoh, kita nak pergi diamond, kita tahu buat benda ni, tapi kita tak jelas dengan apa yang kita nak. Boleh dapat tak? So, tapi kalau dia punya target macam ni, Jelas. jelas tak? Jelas. Itu beza dia. Beza pada orang yang ada plan yang betul-betul Jelas. matlamat yang jelas. Okey, so kawan-kawan, tetapkan plan. Bila kita ada matlamat jelas kan, tetapkan plan kerja atau aktiviti ke arah matlamat. Ini kena bincang dengan upline masing-masing. Kena bincang dengan mentor. Apa yang kita kena buat? Kawan-kawan, mungkin kita rasa, alah, bisnes sama je. Betul tak? Kena jual. Betul? Kena cari orang, jual barang, cari orang, itu kita bina. Tapi kalau kita tak faham sebenarnya konsep asas bisnes ni, kita tak akan dapat buat. Mungkin kita boleh dapat income, active income. Passive income tak mungkin. Okey? Faham? Dan seterusnya, ni, persiapan yang rapi. Kadang-kadang ada orang, dia ada matlamat, dia dah plan bagus, dia fokus di ke arah matlamat dia, tapi dia tak siapkan diri dia. Nak siapkan diri macam mana? Siapkan mental dulu. Anda kena bersedia dengan halangan dan cabaran. Sebab setiap matlamat yang kita nak kejar ni, mesti ada halangan, mesti ada cabaran. Saya kena ready dengan mental, ready dengan fizikal, badan kena sihat. Dan yang paling penting, kan, kita berbisnes adalah kita berjumpa dengan ramai orang. Betul? Betul. Apa yang kita nak siapkan? Mental lah. Diri kita. Takkan jumpa klien kita dengan keadaan yang tak ready.
Faham tak? Penampilan tak jaga. Kan? You jual apa? Saya jual suplemen. Saya ada program penurunan berat badan. Dia tengok atas bawah. Kan? Saya jual artistry. Makeup ni bagus tau. Nombor 1 kat dunia. Dia tengok kita. Nampak tak? Sebab tu, kita kena ready dengan segala hal. Sebab dalam bisnes ni, you bukan dilatih sebagai seorang jurujual. You dilatih sebagai seorang leader. Pemilik perniagaan yang nilai dia $1 billion. Hebat tak? Hebat. Bagi tepukan buat diri anda. Okey. Ini yang paling penting. Super duper fokus. Ramai orang dia cuba nak buat sesuatu, dia kata saya dah fokus bang, saya dah buat dah, tapi dia tak super duper fokus. Tak ramai yang boleh bersabar dengan keadaan super duper fokus ni. Maksud saya macam ni. Contoh, saya nak pergi diamond. Saya dah plan 2020, saya cakap dengan Barun, 2022 saya mesti capai diamond. 2021 saya mesti capai emerald. Itu dalam tangan saya. Tapi masa tu kawan-kawan, 2021 saya baru ada 1 leg yang bergerak untuk capai 1 platinum je. 2 lagi masih lagi 18%. Bukan 18%, 12% dengan 9%. Maknanya kerja saya berat tak? Berat. Adakah saya mengharapkan 2 orang tadi untuk capai 21%? Tak. Supaya saya capai? Tidak. Saya perlu bekerja dengan orang yang betul dan saya perlu pastikan dia boleh capai apa yang saya capai. Nampak tak? Bukan semestinya kita bermula dalam keadaan teruk kita tak boleh capai. Boleh. Tapi you boleh fokus tak? Fokus. Fokus dengan plan you dan bekerja dengan plan you. Okay. So, saya bekerja. Bulan 9 dapat break 1 leg. Dapatlah capai 1 platinum kat bawah. Kan? Bulan 10 tak dapat. Bulan 11 tak dapat. Bulan 12 saya terus ini tak boleh jadi. Saya cakap dengan Mak, kalau kita tak capai 2 platinum bulan ni, 2 silver yang capai silver bulan ni, emerald bye-bye. Emerald bye-bye. Lupakan. Kita terpaksa tunggu setahun lagi. Nampak tak? So, kita orang cakap, boleh tak? Logik tak? Sebab masa tu, leg yang kedua tu baru capai 12%. Kami kerja betul-betul, kami tak duduk rumah. Memang tak duduk rumah kawan-kawan. Saya cakap dengan dia, kita jangan duduk rumah. Kita duduk rumah, kita akan jadi comfort. Memang kita fokus, memang kita nak, tapi duduk rumah kita akan jadi rehat. Tak apalah, esoklah, kejap lagi lah. Betul tak? Betul. So saya keluar, pergi JB. Orang kata, banyak kos. Betul, memang banyak costing. Itulah yang saya kena korbankan. Saya kena lupakan hobi saya. Saya kena lupakan kesenangan dan keselesaan. Saya kena keluar. Sebab bila saya keluar, saya akan paksa diri saya untuk buat sesuatu. Sebab saya dah keluarkan sesuatu. Saya dah korbankan sesuatu. Kami berulang ke JB. Tak ada orang. Pergi, tak ada orang. Balik, tak ada orang. Pergi, tak ada orang. Balik, tak ada orang. Tapi kawan-kawan, Tuhan tu maha adil. Dia nampak apa yang kita usahakan, dia hantar seseorang. Nampak tak? Akhirnya, bulan 12 tu kami capai 2 silver. Bulan 1 Januari tahun 2021 kami break 3 leg. Bulan 6 kami capai emerald. So kawan-kawan, semuanya adalah di atas pilihan kita. Kalau kita nak, kita buat je. Mungkin tak ada lagi apa-apa, buat je. Kalau nak, segala-galanya akan tak ada benda yang mustahil lah. Faham tak? Jadi, kawan-kawan, letakkan matlamat. Kalau tahun ni kita ada jadi orang biasa, tahun depan kita adalah jadi orang yang luar biasa. Tahun ni mungkin pendapatan kita 30,000, 40,000 setahun. Tahun depan insya-Allah kalau kita fokus dan kita mahu dan nak apa yang kita capai, insya-Allah 400,000 dalam tangan insya-Allah. Nak tak? Nak. Nak tak anda dibantu untuk capai semua tu? Nak. Nak. Okay? So kawan-kawan, percaya dulu. The power of belief ni memang kena bina. Dia tak boleh datang tiba-tiba. Dia memang power dengan kepercayaan tak. Dia mesti ada dibina. Siapa yang membina tu? Maknanya mentor kita yang bina. Dia tahu kat mana kekuatan kita. Setiap orang ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan setiap orang ada kehebatan masing-masing. Dia ada kekuatan dalaman yang dia belum keluarkan. Percayalah kawan-kawan. Kita pernah duduk di bottom line mungkin. Pernah tak? Kawan-kawan yang ada dalam dewan ni lah, saya tanya. Pernah tak kita duduk di tempat satu masa tu, kita dalam keadaan sangat teruk, tapi kita keluar daripada keadaan tu? Pernah. Pernah tak? Susah sangat, masalah yang besar, tapi kita keluar tak pada keadaan tu? Keluar. Kenapa kita tak boleh buat sekali lagi? Boleh tak kita cuba sekali lagi, buat yang terbaik untuk hidup kita
kita buat sekali lagi, keluar daripada keadaan sekarang. Nak tak? Nak. Mesti ada seseorang yang perlu sedarkan kita. Siapa dia? Mentor. Rapat-rapat dengan mentor, rapat-rapat dengan upline. InsyaAllah you akan ada kekuatan, kepercayaan untuk berjaya. So kawan-kawan, ramai orang kata lah, Eddie boleh lah kan, Abang boleh lah, dah 30 tahun kan, Kestin boleh lah kan, Anna boleh lah. Betul tak? Ramai orang cakap macam tu, tapi you tak tahu apa yang dia lalui. Dan kita nampak dia dah ke puncak dah. So kita lalui proses yang sama. Kita akan lalu proses yang sama. Mungkin sekarang kita dah capai sesuatu dalam hidup kita. Katalah you all dah capai 21% lah. You dah ada di puncak matlamat you. Sekarang ni you nak pergi pula platinum. Perlu tak lompat ke bukit sebelah tu? Perlu. Boleh tak lompat? Boleh. Ramai yang cuba, dia jatuh, dia tak bangun-bangun dah. Turun dulu kawan-kawan. Buat persediaan semula. Turun dulu, buat persediaan semula. Sebab perjalanan dan halangan dia berbeza. Buat persediaan, belajar lagi, naik semula, you akan capai. Dan you akan capai seterusnya. So, insyaAllah, kalau kita sabar, sabar tu adalah orang yang tak pernah mengalah, orang yang tak pernah lemah. Dia sentiasa cuba dan cuba dan cuba. Mudah-mudahan satu hari nanti dengan usaha kita, kita akan capai apa yang kita nak. Jadi kawan-kawan, saya rasa itu saja daripada saya. Kawan-kawan, hari ini kita usaha kan? Mungkin kita tak nampak apa lagi, tapi satu hari nanti kita akan berbangga dengan apa yang keputusan kita buat hari ini. Boleh tak? Sebelum kita tutup mata, kita bangga dengan apa yang kita dah usahakan. Kita bangga dengan diri kita. Tak penting untuk orang lain bangga dengan kita, tapi yang penting kita bangga dengan diri kita. Betul? Jumpa anda di puncak kejayaan. Jangan pernah mengalah. Teruskan usaha kawan-kawan. Sekarang dah bulan 5. Kita akan masuk new financial year bulan 9. Pastikan anda boleh jadi macam orang-orang yang berjaya dalam bisnes ni. Okey? Itu saja dari saya. Terima kasih. Jumpa anda di puncak kejayaan.